Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat bersama pada petang ini bertemu di dalam program Bicara Tokoh Bulan Kemerdekaan 2020 pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran kedua-dua panel jemputan kita pada petang ini yang akan mengupas tentang isu kemerdekaan. Pada hemat saya, kehadiran kedua-dua panel kita ini tidak sekadar melengkapkan sambutan Bulan Kebangsaan 2020, tetapi bakal menginspirasikan kita untuk terus mensyukuri limpahan kesejahteraan dengan semangat patriotisme yang lebih tinggi. Dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan kali ke-63, rasanya molek sekiranya kita soroti satu isu yang dekat dengan arti sebuah kemerdekaan. Peristiwa bersejarah, Perjanjian Pangkor yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1874 yang membawa pada campur tangan Inggeris di negeri-negeri Tanah Melayu. Untuk tidak membuang masa, eloklah saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama, manis orangnya dan sopan tutur katanya, tidak lain tidak bukan Puan Razmarina binti Abdul Razak yang akan mengupas sejarah Perjanjian Pangkor ini. Untuk makluman hadirin, Puan Razmarina Abdul Razak merupakan seorang guru pakar mata pelajaran sejarah dan telah berpengalaman selama lebih kurang 25 tahun sebagai seorang guru. Berasal nun jauh di selatan tanah air, Puan Razmarina berhijrah ke negeri Selangor dan akhirnya merantau ke negeri Perak demi kecintaannya terhadap ilmu. Selamat datang Puan Razmarina. Terima kasih. Jadi molek rasanya saya mohon pada yang pakar untuk mengupas tentang Perjanjian Pangkor itu. Dipersilakan. Terima kasih Puan Nur Azura atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Untuk makluman pada hadirin sekalian, Perjanjian Pangkor telah dimeterai pada 20 Januari tahun 1874. Perjanjian ini merupakan detik hitam dalam sejarah negeri Perak kerana dengan termeterainya perjanjian ini menandakan bermulanya campur tangan atau penguasaan British secara langsung dalam pentadbiran dan ekonomi negeri Perak. Antara faktor utama British mula melaksanakan dasar campur tangan di Perak ialah kekayaan hasil buminya. Perak merupakan negeri pengeluar utama biji timah pada ketika itu. British pula memerlukan bekalan biji timah yang banyak dan berterusan bagi memenuhi keperluan revolusi perindustrian di negara Britain. Hal ini bermakna penguasaan ke atas negeri Perak akan dapat memenuhi keperluan tersebut. Dalam masa yang sama, berlaku ketidakstabilan politik di negeri Perak. Hal ini berlaku disebabkan beberapa insiden. Pertama, insiden yang melibatkan pergaduhan antara dua buah kongsi gelap utama, iaitu Puak Jihin dan Puak Haisan. Pertelingkahan antara kedua-dua buah kongsi gelap ini telah membawa kepada tercetusnya Perang Larut. Perang Larut telah menyebabkan perusahaan biji timah di Perak terjejas. Hal ini memaksa Ngah Ibrahim yang merupakan Menteri Larut pada ketika itu melantik Kapten Speedy yang merupakan timbalan Pesuruhjaya Polis di negeri Selat untuk membantu beliau menyelesaikan masalah kekacauan di Larut. Keadaan menjadi semakin buruk apabila berlaku perebutan takhta dalam sistem pewarisan takhta di negeri Perak. Hal ini disebabkan mereka gagal mematuhi sistem pewarisan takhta yang diamalkan sebelum ini. Raja Abdullah tidak puas hati kerana tidak dilantik sebagai sultan. Jadi beliau telah bertindak menulis surat
kepada British, iaitu kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat pada ketika itu, Sir Andrew Clark, untuk meminta bantuan British supaya mengiktiraf baginda sebagai Sultan Perak. Selain itu, Raja Abdullah juga berharap supaya British dapat membantu mereka menamatkan kekacauan yang berlaku di Perak. Seperti orang mengantuk di sorong Kalimantan, Sir Andrew Clark yang merupakan Gubernur Negeri-Negeri Selat pada ketika itu melihat permintaan Raja Abdullah itu sebagai satu peluang keemasan kepada British untuk menguasai negeri Perak. Beliau akhirnya memanggil pembesar-pembesar Perak dan juga ketua-ketua kongsi gelap ini untuk berunding di Pulau Pangkor bagi menamatkan kekacauan di Perak. Hasilnya termeterailah Perjanjian Pangkor pada 20 Januari tahun 1874. Antara syarat penting Perjanjian Pangkor 1874 adalah pengiktirafan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak, sementara Raja Ismail diakui sebagai Raja Muda. Syarat seterusnya adalah Sultan Perak dikehendaki menerima seorang residen British sebagai penasihat baginda dalam semua perkara kecuali dalam hal ehwal yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Selain itu, Presiden juga mempunyai kuasa penuh ke atas pungutan cukai di negeri Perak. Ngah Ibrahim dikekalkan sebagai Menteri Larut, tetapi perlu menerima seorang penolong residen. Ngah Ibrahim juga bertanggungjawab atas sebarang pembiayaan untuk menamatkan kekacauan di Perak. Terima kasih. Terima kasih Puan Razmarina atas penjelasan yang cukup panjang lebar tadi ya. Jadi kita sedar dari Perjanjian Pangkor itulah maka mulanya campur tangan Inggeris di negeri Perak. Puan Razmarina, izinkan saya bertanya satu soalan ya. Bagaimanakah syarat-syarat Perjanjian Pangkor ini memberi kesan kepada munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan pembesar dan rakyat pada ketika itu? Terima kasih Puan Nur Azura. Seperti yang saya telah jelaskan sebentar tadi, antara syarat yang terkandung dalam Perjanjian Pangkor 1874 ialah pelantikan seorang residen British sebagai penasihat Sultan. Residen British yang pertama dilantik di Perak ialah James Wheeler Woodford Birch, atau lebih kita kenali sebagai J.W.W. Birch. Pelantikan Birch di Perak tidak mendapat kerjasama daripada Sultan dan pembesar-pembesar Perak. Hal ini dikatakan demikian kerana J.W.W. Birch mempunyai kepribadian yang lemah. Selain tidak fasih berbahasa Melayu, Birch juga tidak menghormati adat resam dan kebiasaan orang Melayu. Birch digambarkan sebagai seorang yang degil dan tidak mempunyai sikap diplomatik serta tolak ansur. Tindakan-tindakan beliau telah menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan Sultan, pembesar-pembesar Melayu dan rakyat di Perak. Selain itu, syarat berkaitan pungutan cukai telah menafikan hak Sultan dan pembesar Melayu untuk mengutip cukai yang merupakan sumber pendapatan penting bagi pembesar dan Sultan sejak turun-temurun. Perkara ini dilaksanakan tanpa memberikan bayaran ganti rugi yang mencukupi dan dianggap oleh para pembesar Melayu sebagai mengancam kedaulatan tradisional. Jelasnya, tindakan-tindakan yang diambil oleh Birch disifatkan sebagai ancaman terhadap sistem tradisional Melayu dan seterusnya menyumbang kepada lahirnya semangat patriotisme yang membara dalam kalangan Sultan, pembesar-pembesar Melayu dan rakyat Perak secara keseluruhannya. Terima kasih Puan Razmarina.
Menarik sekali ya info yang telah dilontarkan sebentar tadi. Jadi sedarlah kita bahawa apabila sarang tebuan dijolok, maka pasti bencana yang dijemput. Dan disebabkan itulah, maka tokoh-tokoh kemerdekaan ulung seperti Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dikatakan antara pencetus kepada peristiwa berdarah, peristiwa Hari Raya kedua yang penuh tragis. Kita panaskan lagi sesi bicara tokoh kita pada petang ini dengan mempersilakan ahli panel kita yang kedua, yang berdarah pahlawan namun sopan orangnya, iaitu Puan Haja Najmah binti Ahmad Tarmizi. Dan mengikut info yang telah saya dapat, Puan Haja Najmah telah mengajar selama lebih kurang 30 tahun di negeri Perak dan merupakan generasi Datuk Sagor, yang saya rasa selayaknya untuk berbicara mengenai Datuk Maharaja Lela, pahlawan Melayu Perak. Jadi dengan pengalaman yang luas, saya percaya bicara Puan Hajah Najmah sebentar lagi akan menjadi pencerahan yang bermanfaat kepada intelektualisme, minda dan patriotisme jiwa kita. Jadi saya persilakan Puan Hajah Najmah untuk memulakan bicara. Persoalan kita, siapa itu Datuk Maharaja Lela? Assalamualaikum. Terima kasih Saudari Nur Azuna atas soalan diutarakan pada saya sebentar tadi. Baik, seperti yang Saudari Rosmarina terangkan sebentar tadi, iaitu tentang perjanjian Pangkor dan juga impak kepada perjanjian Pangkor. Jadi kita tahu ya, kesan kepada tanah Melayu dan juga pada negeri Perak amnya. Jadi kita lihat ya, apabila negeri Perak telah didatangi oleh seorang residen, kita lihat pembesar-pembesar Melayu mula merasakan sesuatu yang tidak disenangi oleh mereka, sebab mereka rasa tergugat dengan kedudukan yang mereka ada selama ini. Jadi kita lihat ya, Datuk Maharaja Lela ini merupakan seorang pembesar 8 di negeri Perak dan pengaruhnya sangat kuat kerana dia merupakan seorang pembesar 8 yang posisinya memang sangat digeruni oleh musuh, kerana beliau digambarkan sebagai seorang yang sangat berani, garang dan sanggup membuat apa sahaja asalkan dia dapat mempertahankan kedaulatan Sultan Perak itu sendiri. Jadi apabila J.W.W. Bush datang ke Tanah Melayu, kita lihat ini merupakan satu perkara yang memang di luar jangkaan dan menjadi kesilapan besar oleh British, kerana kita tahu J.W.W. Bush ni seorang yang tidak memahami langsung adat budaya Melayu dan agama Islam itu sendiri, sebab kita lihat bapa J.W.W. Bush ni pula adalah seorang padri. Jadi memanglah bercanggah. Kita rata-rata tanah Melayu majoritinya Islam dan dia mengamalkan agama Kristian. Jadi satu perbezaan yang ketara dan dia tidak langsung memahami adat budaya dan agama orang Islam itu sendiri. Jadi sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang J.W.W. Bush di negeri Perak, terlebih dahulu saya ingin menerangkan kepada saudari dan saudari sekalian, siapakah Datuk Maharaja Lela? Jadi Datuk Maharaja Lela nama sebenarnya ialah Pandat Limo bin Macang Lela Tok Mahmud, dan beliau ni berketurunan Daeng Selili, iaitu putera kepada Raja Bugis yang berasal dari daerah Lubuk di Sulawesi. Jadi beliau telah dilantik oleh Sultan Perak sebagai penghulu di Pasir Salak. Jadi bila menjadi penghulu di Pasir Salak, beliau merupakan seorang yang sangat berpengaruh di Pasir Salak. Jadi apabila Bush datang di Pasir Salak, inilah nanti kita akan lihat konflik yang berlaku antara dua tokoh ini, iaitu Datuk Maharaja Lela dan juga J.W.W. Bush. Okey, padanlah ya, bila kita tahu keturunan Bugis tu merupakan keturunan Merdeka ya. Jadi disebabkan itu nama Datuk Maharaja Lela sangat digeruni. Jadi Puan Hajah Najmah, izinkan ya saya bertanya satu soalan. Apakah kemuncak
peristiwa berdarah di Pasir Salak ini? Terima kasih Saudari Nur Azura. Baiklah ya. Pada 2 November 1874, JWW Birch telah tiba di Pasir Salak menaiki perahu naganya. Jadi pada waktu itu ialah hari raya kedua, anniversary yang kedua pada waktu itu. Beliau dan orang-orangnya telah datang ke Pasir Salak dan kita lihat pembantunya iaitu Mat Arsyad telah ditugaskan untuk menampal poster berkaitan dengan pungutan cukai yang akan dilaksanakan di negeri Perak. Jadi apabila Mat Arsyad ditugaskan untuk menampal poster di kawasan tersebut, dan tempat pertama yang dia tampal poster tersebut ialah di kedai emas kepunyaan seorang warga Cina. Jadi kita lihat pembesar-pembesar Perak, orang-orang kampung di situ telah menanggalkan poster tersebut. Jadi apabila poster tersebut ditanggalkan, ini menimbulkan kemarahan kepada JWW Birch. Jadi beliau meminta Mat Arsyad untuk menampal sekali lagi poster tersebut. Jadi apabila berlaku keadaan seperti itu, jadi kita lihat ini menimbulkan kemarahan kepada JWW Birch. Jadi apabila perkara itu berlaku, timbul pertelingkahan antara Mat Arsyad dan juga pembesar-pembesar Perak, terutamanya Datuk Maharaja Lela. Jadi apabila berlaku pergaduhan di situ, jadi kita lihat Mat Arsyad oleh kerana dikelilingi oleh penduduk di Pasir Salak waktu itu, dia pun melarikan diri. Apabila dia melarikan diri, maka sekembalinya Sultan Abdullah ke negeri Perak, baginda telah membawa pulang lagu tersebut dan menyukai liriknya kepada Allah lanjutkan usia Sultan. Dan daripada tajuk lagu itu seterusnya diubah kepada lagu Terambulan dan menjadi lagu negeri Perak. Dan kita bangga kerana lagu itu akhirnya menjadi lagu kebangsaan negara kita, iaitu lagu Negaraku. Okay, terima kasih Puan Najma. Jadi mohon maaf Puan Razmarina, saya nak bertanya sedikit satu soalan. Okey, bila kita dengar ada pembunuhan, pastinya akan ada perbicaraan. Jadi di manakah tempat berlakunya peristiwa perbicaraan bagi pesalah-pesalah? Baik, terima kasih Puan Azura. Perbicaraan ini telah dibuat di rumah Ngah Ibrahim atau disebut sebagai Kota Ngah Ibrahim. Kota Ngah Ibrahim ini sekarang ni dikenali sebagai Muzium Larut. Jadi wajarlah kita sebagai warga negara Malaysia melawat tempat-tempat bersejarah yang terdapat di Indonesia, terutamanya Muzium Larut itu sendiri. Okey, Alhamdulillah atas perkongsian yang saya rasa cukup mendalam sebentar tadi. Ternyata realiti ini sememangnya mampu menyuntik keinsafan yang mendalam terhadap diri kita. Jadi tak kala kita simpati melihat nasib rakyat yang ditindas pada ketika itu, patutnya kita yang berada sekarang ini, generasi sekarang, bersyukur kerana kita tidak pernah diuji sedemikian rupa. Jadi bagi mengakhiri bicara tokoh kita pada petang ini, molek rasanya jika kedua ahli panel kita memberikan sedikit pesanan agar limpahan kesejahteraan ini akan terus dipelihara. Sebagaimana petikan kata Bapa Kemerdekaan almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, merdeka itu bukanlah sesuatu benda yang mudah boleh didapati, melainkan ialah dikehendaki untuk mendapatkannya, iaitu pengorbanan yang sebenar pengorbanan. Dipersilakan. Baik, hadirin sekalian, sambutan kemerdekaan bukan sekadar berseronok. Ini mendengar nyanyian artis terkenal sambil menyaksikan letupan gunung api. Sambutannya juga bukan sekadar dihayati sebagai hari kelepasan am bagi warga negara Malaysia yang bekerja. Sebaliknya, sebagai warga negara Malaysia, sambutan hari kemerdekaan setiap tahun menuntut kita semua sebagai warga negara Malaysia terus berusaha untuk memperkukuh perpaduan, terus bersatu mempertahankan kedaulatan negara kita
dan terus melangkah sejarah supaya negara kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain dalam mengharungi arus globalisasi pada masa sekarang. Jadi Dr. Azura, memang benar ya, merdeka itu mudah tetapi memerlukan banyak pengorbanan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, saya menyeru, marilah kita sama-sama menghayati, menghargai kemerdekaan yang kita telah capai selama 63 tahun pada hari ini. Jadi terimalah kepelbagaian warga negara yang ada di negara kita ni, perbezaan agama, perbezaan adat, budaya dan sebagainya. Jadi kita perlu terima seikhlas hati supaya adanya perpaduan antara semua golongan dan lapisan masyarakat negara ini agar akhirnya kita dapat memacu keseimbangan dan kita boleh sekali dengan negara-negara lain di dunia. Okey, terima kasih atas pesanan itu tadi. Jadi sidang hadirin, saya ingin mengucapkan terima kasih dan sekalung penghargaan buat kedua-dua ahli panel jemputan kita kerana sudi melapangkan masa dan berkongsi ilmu dengan seluruh warga SMK Kira Johari Tanjung Malik pada petang ini. Jadi sebelum saya akhiri bicara tokoh kita pada petang ini, izinkan saya membaca 2 rakaat pantun. Sungguh indah negeri Melaka, tempat lahir ramai pahlawan. 63 tahun kita merdeka, hidup aman, tiada keperitan. Nama Malaysia sangat terbilang, melahirkan ramai tokoh dan wira. Ayuh kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.